Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadillah nabiyya ba'dah. Segala puja-puji bagi Allah yang bersifat pengasih, tidak pernah pilih kasih, dan penyayang, tidak pernah pandang sayang, yang telah mengutuskan baginda sang kekasih Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan untuk sekalian alam, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah sebagai zat yang amat mencintai. Alhamdulillah, Al-Faqir Abu Aswad bin Yah Al-Kubra, mudir bagi Madrasah Ahbabul Mustafa Islamiyah ini. Alhamdulillah, kita punya pondok yang lebih mesra dengan panggilan Mi'ah ini telah pun dibina pada akhir tahun 2010, dan 2020 ini merupakan tahun yang ke-10 madrasah kita berjalan dan beroperasi. Alhamdulillah, sistem pendidikan kita di sini adalah sistem pendidikan turas yang mengajar daripada kanak-kanak, daripada pelajar-pelajar kita yang berusia 13 tahun ke atas, daripada para fuqara dan masakin. Alhamdulillah, sistem yang kita didik di sini adalah sistem ta'dib dan tarbiyah, yang mana semua perbelanjaan ataupun kos ditanggung oleh pihak madrasah, sama ada pengajian mereka, penginapan mereka, makan minum mereka, dan kitab mereka. Mereka belajar percuma semuanya tanpa dikenakan yuran. Jadi alhamdulillah, dan kita telah mampu beroperasi, dan kapasiti pelajar kita sekarang ini hampir 40 orang, dan kita tidak mampu nak menanggung penambahan pelajar kerana keadaan tempat kita yang tidak mengizinkan, walaupun permintaannya terlalu besar untuk masuk ke sini. Dari itu, kami sekarang berusaha untuk menyiapkan tingkat atas Masjid Darul Ashikin Ahbabul Mustafa, dan juga menyiapkan di sebelah kami iaitu bangunan untuk asrama pelajar tingkat atas, dan juga mat'am ataupun kantin di tingkat bawah. Jadi berbesarlah hati Abuya dengan pertolongan para sahabat sekalian untuk sama-sama membantu kita mencetak pewaris para anbiya di bumi Malaysia ini, insya-Allah. Sesungguhnya infak yang kalian kurniakan dan infakkan itu adalah suatu jaminan Allah Subhanahu wa taala sebagai hasil yang akan kita kutip kembali dan tuai kembali di yaumil qiyamah nanti, insya-Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang membantu agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong Allah, dia akan ditolong oleh Allah, dan nanti Allah Taala akan menetapkan langkah kakinya di yaumil qiyamah dan tidak tergelincir ke dalam neraka sekali-kali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum Doktor. Tak dengar tadi, okey. Assalamualaikum Doktor. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi, apa khabar? Dah breakfast Baik, Alhamdulillah. Okey. Sementara Doktor kan, sementara dia orang masuk dulu, okey. Yang dah ada ni boleh tak komen jelas tak suara kami? Syarin dah ada, Syarin. Jauh Syarin. Waalaikumsalam. Syarin dari Johor. Dari Johor. Johor. Jelas tak suara kami? Tolong komen tu jelas ke tak? Lepas tu tolong share juga ni. Doktor di Sarawak ke di KL tu? Saya di KL masa ni. PKP. Di KL. Oh tak boleh gerak balik Sangkut ke memang memang kan duduk situ? Sekejap ada kapal terbang, sekejap tak ada. Kan kalau beli tiket lu burn lah nanti kan. Jadi lepak-lepak. So raya di KL lah tahun ni. Di KL je lah. Nak balik kampung pun tak boleh, nak balik rumah pun tak boleh. Tak boleh lah. Suara jelas, dia kata jelas ni. Okay, sekarang 10-11 minit. Saya rasa boleh kot dah. Kita mula dulu slow-slow. Minta kalau minta
Kalau boleh Dr. intro dulu sikit Dr. Intro. Tak ramai lagi kena Dr. ni sebab underground ni. Online pun Underground. baru-baru muncul je kan. Okey. Tu Tuan Irfandi tu, Tuan Irfandi pun dari Johor ni, geng ni. So saya perkenalkan diri dulu Ya. Yo, alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebab Assalamualaikum. saya nak baca. Ya. Baca apa? Tak, saya nak baca intro dekat Facebook tu panjang sangat tu. Banyak kan. Oh. Apa saya Intro mulakan dekat Facebook tu panjang. panjang. So nak mula tu banyak benda kan, sisi dan sebagainya. So saya ni dulu selalu orang kata saya sebagai ahli akademik lah, bekerja dekat dalam dunia akademik, dalam dunia universiti, terlibat dalam research kan, pengajaran, pendidikan, begitulah. Dan orang tak pernah melihat saya sisi lain sebagai seorang usahawan kan. So Abang Mi lah yang letakkan title usahawan tu. Sebelum ni kira title lain je, entah apa-apa, macam-macam lah title tu. So saya bila dulu terlibat dalam banyak dalam training kan, as a speaker, as a coach. So banyak terlibat dalam dunia-dunia tu. Cuma 2 tahun kebelakangan ini ada produk yang saya keluarkan, dan produk tu keluar pun asalnya produk tu untuk kegunaan sendiri je, untuk anak-anak. Tapi bila ada orang tanya dan sebagainya, dan saya merasakan why don't we share benda yang baik ni kan, because saya fokus pada the benefit, bukan the profit. So saya enter dalam dunia usahawan for the sake of the benefit dulu, profit tu kemudian belakang-belakang. So that's the mindset, benda yang saya ada lah, kalau boleh guna tu sebagai mukadimah. Hilang. Boleh dengar? Ni lah tak apa. Boleh dengar tapi dia sedikit ini. Tapi boleh, insya-Allah, alhamdulillah. So yang lain boleh dengar ke? Cuba komen sikit kan. Jelas. Suara putus. Sebab kalau putus, okey. So kalau sebab hari kita kata bicara usahawan kan, sebab Dr. sendiri bermula dengan bekerja makan gaji. So bagaimana mengasingkan mindset tu daripada makan gaji kepada transform, daripada makan gaji pada berniaga tu. Saya bermula kalau makan gaji katanya dah cukup selesa dah. So, saya bermula, kalau boleh saya cerita sejarah dulu, saya bermula dengan saya datang daripada keluarga yang miskin. Saya kerja dengan government. So gaji kecil lah, gaji dalam RM100 sebulan macam tu. Zaman dulu kan. Ini tahun 70-an, awal 80-an. Dan waktu tu ayah saya datangkan gagasan yang sangat luar biasa bagi saya. So dia dan kawan-kawannya berpakat dan wujudkan industri halal yang pertama di Pulau Pinang waktu tu. Dan fokus pertama pada waktu tu nak keluarkan kuih tiaw halal, sos, mi dan sebagainya. Tapi yang dapat buat adalah kuih tiaw halal. Dan bila keluarkan kuih tiaw, kita nak bersaing dengan bangsa lain dah establish. Jadi nak dapatkan mesin untuk keluarkan kuih tiaw ni sangat sukar. Dan terpaksa design sendiri mesin, dan banyak benda terpaksa manual. So apa berlaku, saya balik sekolah je, saya akan jadi buruh murah lah, yang akan buruh murah tak dibayar pun. Jadi tukang potong kuih tiaw. Tukang potong kuih tiaw, hari-hari potong kuih tiaw. Tak boleh main dengan kawan-kawan kan. Kan bila kita potong ada lebih-lebih tu, yang itulah hapuan saya makan. Sampai kenyang, sampai satu peringkat kuih tiaw ni tak lalu nak makan. Tengok, tak lalu nak makan. Satu hari saya macam meluatkan buat benda yang sama, tak dapat nak main. Saya kata kat ayah saya panggil ayah saya bapak. Saya kata dekat bapak saya kata, bapak ni pasal apa buat benda ni ya? Bapak kan dah kerja, ada gaji kan. Menyusahkan orang, bahasa kedua. Menyusahkan orang je. So,
Bapa saya ni garang. Dia tak banyak cakap, tapi dia banyak guna bahasa dia, bahasa tangan lah, bahasa tangan, pulas telinga kan, duku kepala, itu bahasa dia kan. So, bila saya kata macam tu, saya mengharapkan Bahasa balasan tangan. bahasa dia lah, bahasa tangan dia. Kita dah duduk macam tu lah, mengharapkan expect dia akan ketuk kepala dan sebagainya kan. Tapi waktu tu apa yang dia buat berbeza sekali. Dia rapatkan saya, dia pegang saya dekat tepi bahu ni, dia rapatkan saya, rapat pada dia ngepeluh-peluh waktu tu, dan dia kata kat saya, dia kata bapa buat ni untuk ummah. Dan saya waktu tu saya dengar, saya tak faham apa tu ummah, rumah apa, kecil lagi. Tapi apa yang dia buat tu sangat luar biasa, sehingga bila saya pergi ke Australia, tinggal kat sana, saya dapat pergi ke Harvard Medical School, balik semula ke Australia. Dan saya, perkataan yang lepas saya pulang tu, perkataan yang saya selalu jumpa bila saya tengok dalam internet ke bercakap dengan orang adalah perkataan ummah. Dan menyebabkan apa yang bapa saya lakukan terngiang-ngiang di kepala saya. And that's one of the reason kenapa saya buat solat istikharah untuk saya pulang ke Malaysia. Dan premisnya bila saya pulang ke Malaysia ialah nak ketengahkan ilmu yang saya dapat daripada luar negara tu. Dan Asalnya untuk ilmu. Okay. Asalnya untuk ilmu, kenalkan ilmu tu. Tapi bila kata-kata ayah saya untuk ummah tu, satu hari saya masuk program NLP, belajar macam mana nak dapatkan certification NLP dengan kawan-kawan semua daripada universiti lah, beza-beza. Duduk masa tu hotel dekat Shah Alam di Art. Jadi pagi nak keluar, nak pergi ke tempat training, saya duduk kat depan sebelah driver, ada kawan dua orang kat belakang. Masa dia drive tu, dia kata kat saya, dia panggil saya abang. Dia kata, abang, kau ni apa yang kau nak? Macam tamak kan. Kau dah pergi luar negara, duduk sana, ada PR Australia lah, macam-macam, balik Malaysia, belajar NLP lagi. Apa yang kau nak kan? Jadi saya tengok dia, saya tengok depan balik, saya pandang dia balik, saya kata, nama dia Amir. Saya kata, Amir, Dr. Amir lah kan. Saya kata, Amir, salahkah kalau saya nak mewakafkan diri untuk ummah? So dia tengah buat kereta tu macam nak terbreak waktu tu kan. Saya tak pernah dengar. So the moment saya kata macam tu, Tuan Suhaimi, the moment saya kata macam tu, saya mulalah ada sayap besi untuk terbang ke sana kemari. Sayap besi ya? Lain macam. Lain macam, Pak, saya duduk kat Sarawak, terpaksa terbang ke Semenanjung. So bermula momen tu lah, saya mulalah terbang ke sana kemari, dipanggil untuk berkongsi dan sebagainya. Bermula daripada ayat mengatakan saya nak mewakafkan diri untuk ummah tu. Dan dalam masa yang sama saya berhadapan dengan anak-anak saya, berhadapan dengan kesukaran kan. Bila balik dari Australia, duduk dekat Malaysia, silibus lain. Bahasa lain, kat sana bahasa Inggeris, balik Malaysia bahasa Melayu. Diorang tak pandai cakap bahasa Melayu, faham boleh, nak cakap balik tak boleh. Jadi ada kesukaran. Dan kesukaran tu menyebabkan saya terpanggil bila anak saya kata menyalahkan saya kan, bawa balik Malaysia, kami yang menderita. Saya terpanggil dengan benda itu. Dan saya buatlah produk yang saya formulasi, yang saya rasa boleh bantu anak saya untuk tingkatkan nutrien pada otak dia orang kan. Jadi benda itulah bermula dari situ. Jadi mula dengan dia orang, lepas tu kawan-kawan dia orang, so ada impact. Ada impact, ada kesan. Dan bila saya buat mula-mula, saya hantar ke lab dulu sebab saya nak pastikan benda tu betul, sebab saya buat untuk anak saya kan. Bukan benda main-main kan. So lab kata bagus, so lepas tu rasa okey lah nak bagi kat anak orang lain pun taklah rasa macam menganiaya orang kan. So bila bagi tu 2 tahun lepas saya pergi umrah masa bulan puasa. Jadi saya istikharah kat sana. Masa buat umrah tu, adakah patut saya berkongsi manfaat dan benefit ni dengan masyarakat. Jadi hasil peristikharah tu, saya balik je, terus Allah buka laluan untuk pergi ke kilang, bagi formula tu untuk kilang buat. Mula-mula bagi je, kilang buat tak jadi. Saya kena pergi sini, saya yang kena pancus ni, kena set everything okay, baru jadi. So bermula dari situlah, itu salah silah. Dan sekarang ni produk tu dinamakan OC.
kita mengeluarkan produk dark chocolate drinks, OC. so ada banyak lagi produk yang Nama panjang ni OC apa dah? nama panjangnya Otak otak cantik apa? cantik. Asalnya otak cantik, otak cerdik. Ya, OC. So itulah perjalanannya daripada Melbourne tu, daripada Melbourne pulang ke Malaysia, jauh ke Sarawak, terpaksa bergantung pada sayap besi ya. Ya. Lepas tu macam tadi Abang Mi tanya kan macam mana nak bezakan, nak pisahkan diri antara kerja makan gaji dengan kerja makan apa entahlah, aku tak makan gaji makan apa kan. Kerja sendiri kan. Kerja sendiri. Dan bila antara soalan yang ya. Apa dia? Antara soalan yang selalu orang tanya. Macam mana? Tak ada. Antara soalan yang tanya tadi, antara soalan yang biasa ditanya. So dia bila kita ada konsep dekat sini, kita makan gaji, kita meletakkan pergantungan hidup kita pada manusia. Kan? Dan Allah dah sebut dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul kan, apabila kita menyerahkan nasib kita pada tangan orang, Allah akan lepaskan kita pada orang tu. Tapi kalau kita serahkan nasib kita pada Allah, Allah yang akan uruskan nasib kita kan. Jadi konsep makan gaji yang orang bawa, yang saya rasa sangat rimas masa saya bekerja sekarang saya tak bekerja dengan kerajaan dah, saya dah resign, saya dah full time kan. So antara soalan lain ni tanya macam mana dengan pencen macam mana pencen kan. Tadi saya jawab kata pencen saya Allah yang bagi kan. Pencen diorang pun Allah yang bagi. Bagi institusi, sekarang Allah bagi direct pada saya. Gitu je, beza. Cara fikir beza, insya-Allah cara rezeki datang pun berbeza. InsyaAllah. Tapi poin saya masuk poin saya masuk bisnes ialah untuk berkongsi benefit, bukan for the profit kan. So itu tujuan dia, dan tujuan tu masih sama lah, nak berkongsi benda-benda baik kan. Ya, insyaAllah. Dan kalau di Melbourne, berapa tahun nak di Melbourne Saya dekat pengalaman di sana? Saya di Australia. Beberapa tempat lah, saya di Melbourne dan di Canberra, betul New South Wales, betul balik Melbourne. So tak lama lah, hampir 10 tahun. Hampir. Tak lama 10 tahun. Banyak. Ya. Dan di sana pun Abang Mi, di sana pun saya ada company sendiri, saya buka company sendiri. Saya ada consulting firm saya sendiri. Kan? Even masa di Australia. Even masa di universiti di Malaysia pun saya terlibat dengan bisnes lah. So jual baju lah, terlibat dengan bisnes saham. Dulu ada saham terbitan kan. Saham terbitan tu jual Coney Dog lah. So macam-macam saya buat bisnes pasang komputer waktu tu. Komputer masih baru. Pergi belajar dekat Bangunan Mara. Pergi belajar khusus membaiki dan menyelenggara komputer. So balik ke universiti buat iklan, kata kita boleh pasang clone komputer kan. So satu komputer tu bolehlah dapat 500 macam tu bila pasang. So ni antara benda-benda dunia bisnes kecil-kecilan yang saya involve dululah. Selain so dulu tak serius. Dah terlibat dah dengan bisnes. Dulu dah terlibat. Dalam masa sama dulu ada agak kerja-kerja masa belajar dulu, kerja dekat kafeteria kan, angkat pinggan orang makan, kita tolong angkat, lap meja kan, nak cari duit kan. Tu antara benda-benda buatlah. Tapi sekarang kena serius sikit lah. So Doktor boleh ada kaitan tak antara usahawan ini dengan otak tu sendiri, perkembangan otak dia tahun, apa yang menarik di situ? Tajuk tadi pun menarik tu, you brain. Ya, selalu orang salah tanggap kan antara mitos
bila kita masuk dalam dunia bisnes, kita mesti tahu the technical part. Dan technical part ni yang diberi perhatian. Tapi dalam banyak kajian dapati technical part ni hanya 10% untuk survive dalam dunia bisnes. 90% tu datang daripada benda dalam ni. Dan satu benda tuan suami yang saya lihat, yang saya perasan menjadi satu kesalahan yang diulang-ulang dan benda tu menjadi macam satu kalung yang dipakaikan pada orang yang baru masuk dalam dunia bisnes. Kata yang selalu saya dengar ialah 3 tahun pertama ataupun 5 tahun pertama itulah tahun malapetaka, disaster. Dan orang akan merudum, akan jatuh. Betul. Kan? Orang akan gulung tikar 3 tahun pertama, 90%. Dan sekiranya kita percaya pada benda-benda macam tu dan menjadi belief system kita, dan kita secara tak sedar, subconsciously kita akan mainkan program untuk gagalkan bisnes kita sebab kita dah pakai kita sendiri yang pakai topi tu. Topi kata bisnes akan bisnes akan kong kali kong 3 tahun pertama. Orang bungkus. Saya cakap diri saya, cakap pada staff saya, kalau orang kata macam tu, mampus kan kau senang. Aku naik je. Kan? Sebab kita nak masukkan dalam kepala kita program yang berbeza. Bila kita kata, aku 3 tahun pertama ni, 5 tahun pertama aku naik. Jadi kita set ke dalam kepala otak kita, fokus kita ialah nak naikkan bisnes, bukan nak jatuhkan bisnes. Bukan ketakutan, tapi keseronokan yang kita nampak. Tapi orang ni masuk dalam dunia bisnes dengan ketakutan. Kan? Masuk dalam dunia bisnes dengan ketakutan sebab apa? Sebab orang kata bisnes akan jatuh. Bisnes, susah. Kau ingat senang ke kan buat bisnes ni? Kan? Dan kita dan the moment kita ambil benda tu, bermulalah series yang kita sabotaj diri kita. Kita sangat berhati-hati. Ataupun kita akan mengambil risiko yang tak sepatutnya kita buat. Sebab kita sabotaging diri kita subconsciously tanpa kita sedar. So apa nak kena buat? Nak kena kata kat diri kita, aku masuk bisnes dan bisnes aku naik sebab aku bantu orang. Aku bagi benefit ke orang. Kan? Dan aku berbisnes dengan Tuhan, kan, bukan dengan manusia. Yang antara benda yang satu konsep yang mungkin orang kena faham juga buat. Biasanya kita masuk bisnes, saya dengar selalu pergi program bisnes, orang kata cerita tentang profit, berapa sales nak buat, berapa sales kan. So sale ni menjadi satu mantra besar, sale berapa juta nak buat, berapa kata ribu nak buat dan sebagainya. So bila kita masuk dalam konteks macam tu, subconsciously kita dah meletakkan manusia ni sebagai sasaran, kita, atau manusia sebagai tempat kita bergantung. Sebab kita mengharapkan manusia itu beli dari kita dan manusia menjadi tempat bergantung. So itu malang pertama, risiko pertama yang kita ambil bila kita menyerahkan nasib kita pada manusia untuk manusia tentukan. So apa yang kita nak kena buat? Bila kita masuk dalam dunia bisnes, benda pertama yang kita perlu fikir, perlu cakap, perlu programkan dalam kepala kita ialah berapa banyak duit zakat yang kita nak keluarkan. So, daripada situ baru kita kira. Kita kira daripada profit tu baru kita tahu berapa. Kalau kita nak keluarkan, contohnya kita nak keluarkan RM1,250. Kata RM2,000 lah senang. RM2,000 kita tahu zakat 2.5%, so berapa profit yang kita kena buat. Jadi itulah sasaran kita ialah nak keluarkan zakat bernilai RM1,000 ataupun RM2,000 tu setiap bulan. Daripada situlah kita membawa konteks kita berbisnes dengan Tuhan, bukan berbisnes dengan manusia. Itu bezanya. Yang benda ni yang saya percaya ramai tak perasan dan ramai terperangkap sebab mengambil konteks dari barat semata-mata, kan, bawa masuk dan kita pakaikan konsep tu pada kita. So kita hanya berfikir dalam konteks sales, dan bila kita abaikan benda yang wajib, kan, betul zakat setahun sekali, tapi bila setahun sekali ni kita dah potong semua, kan, tolak sana tolak sini, tinggal yang balance dizakatkan. Yang balance tu lah baru kita nak bagi balik hak Allah, dan seolah macam kita letakkan Allah tu di belakang. Jadi saya tukar konsep tu, kita nak letakkan Allah di depan,
Jadi kita buat bisnes untuk bantu untuk keluarkan zakat. So daripada situ kita keluarkan zakat dulu baru benda lain berlaku. So itu bezanya. Boleh Tuan Suami? Saya tak nampak lah, hilang. Boleh dengar? Tuan Suami dah hilang. Right. Saya tak. Skrin jadi hitam. Bemi, skrin jadi hitam. So. Ya Puan Haniza, kalau tahu ilmu ni 2 tahun lepas kan best. Saya benda ni terlintas pada saya bila saya masa berada di Melbourne. Saya ikuti satu conference, Islamic conference nama Twin Towers conference tu. Dibuat yang organize dia nama Mercy Mission. So dia organize tu dan pada waktu tu dia invite Sheikh Omar Sulaiman dari US untuk datang sebagai speakers. Dan pada waktu tu ada isu berkaitan dengan orang Islam yang migrate ke Australia tapi tak nak kerja. So apa berlaku? Bila dia tak nak kerja, dia dapat welfare daripada kerajaan. Dan benda ni menimbulkan macam cakap-cakap di kalangan orang bukan Islam kan. So terima orang Islam, dia orang datang ni tak nak kerja dan kita terpaksa bagi welfare kat dia. So jadi Syekh Omar Sulaiman ni bercakap satu benda ni saya rasa sangat menarik. Bila dia kata Allah wajibkan zakat, dia kata secara tak langsung Allah wajibkan kita untuk bekerja kecuali kita sakit tak dapat bekerja. Tapi kalau kita sihat, Allah wajibkan kita untuk bekerja. So di situ saya melihat konteks zakat ni dalam konteks yang berbeza sebab kita bekerja untuk bayar zakat. Sebelum ni kita bekerja untuk bantu keluarga dan sebagainya dan itu dah bukan dalam konteks higher spiritual. Dalam konteks kita punya level, dia bukan berada dalam konteks higher spiritual sebab kita nak bantu orang dia masih dalam persekitaran. Jadi kita nak keluarkan zakat, kita duduk dalam level paling tinggi spiritual level. So daripada situ saya faham, daripada situ saya ubah cara faham saya, ubah belief system saya dan alhamdulillah banyak benda bertukar selepas benda ni berlaku. Tak pasti Tuan Syahmi dah hilang. Kalau tuan-puan boleh bagi feedback sama ada dengar ataupun tak, saya tak dapat. Skrin saya kosong, saya hanya saya dapat lihat diri saya je, saya tak pasti siapa yang berlaku. Now, tak pasti apa yang berlaku. Kalau nak teruskan, saya teruskan saja. Tadi Tuan Suami ada bincang-bincang sikit apa contoh dikatakan jatuh bangun dalam bisnes, pengalaman, kenangan pahit manis, apa turning point, itu antara benda-benda yang kita sembang-sembang dekat belakang. Cuma saya sangat berhati-hati dalam menggunakan perkataan sebab perkataan mempengaruhi otak, cara kita berfikir dan menyebabkan struktur dalaman otak, the wiring of otak dalam ni bertukar sebab bahasa yang kita gunakan. Jadi saya sangat berhati-hati, saya tak gunakan bahasa jatuh, saya guna bahasa bangun. So bila kita nak naik bukit tu adalah cabaran dia kan, itu bahasa yang saya gunakan. Dan antara cabaran awal ialah kita ada partner dalam bisnes yang kita bagi kepercayaan untuk beli barang mentah. So bayaran yang besar ratusan ribu tapi barang mentah tak dihantar sikit dan duit tak dipulangkan. Itu antara benda yang berlaku pada kita dan kita tumpang dalam akaun dia duit dahulu sementara nak tunggu nak buat akaun bank sendiri dan duit tu pun tak dipulangkan. Bila minta ni macam-macam alasan. Alasan itu antara pengalaman yang kita lalui dengan business partner dan ini benda-benda yang tuan-puan kena berhati-hati lah bila pilih business partner kan, walaupun ada title dan sebagainya kita kena berhati-hati. Dan dalam dunia hari ni, terutama dalam dunia hari ni,
Sebab macam-macam orang boleh letak dan benda tu mungkin tak betul, tak ada title dan sebagainya, tapi orang boleh letak dan sebagainya. So ini yang berlaku, itu antara cabaran dan cabaran yang mematangkan. Sebab kita survive walaupun ada masanya kita rasa macam kesakitan, tapi kita survive dan alhamdulillah. Kerana faktor surviving tu, faktor yang saya sebutkan, we are thriving all the time, not surviving. Kita tak berada dalam surviving mode, kita berada dalam thriving mode all the time. So banyak produk yang kita dah formulasikan bagus. Contohnya macam susu pekat manis kan, susu pekat manis kita tahu susu pekat manis bahaya kategori hudung kaki, tapi OCOC akan keluarkan susu pekat manis yang sihat untuk tubuh badan, yang bukan kategori potong kaki. Ini luar biasa. Ini akan jadi condensed milk yang pertama yang masuk dalam kategori sihat, yang berada mungkin di Asia Tenggara. Saya tak pasti dalam Asia, tapi Asia Tenggara ini produk yang pertama yang jadi macam tu. Ini antara benda-benda yang bila berlaku macam ni, so banyak ideas, banyak lorongan yang Allah bagi sebab kita berbisnes dengan Allah. Tujuan saya nak bayar zakat dan alhamdulillah Allah akan lorongkan kita untuk dapat buat benda macam tu. Kan? Untuk dapat beri zakat dan sebagainya. Jadi tak ada istilah terberhenti, tak ada istilah jatuh bisnes, tak ada. Bisnes akan naik je. Bisnes akan naik. Dan alhamdulillah kita konsisten dalam bisnes kita dan banyak produk nak dikeluarkan. Termasuklah dark chocolate cocoa drinks yang menggunakan santan ni yang pertama di Malaysia, di Asia. Saya tak pasti di Amerika ada, tapi tak menggunakan dark chocolate. So ini yang pertama. Ni semua ni tengah waiting list untuk dikeluarkan. Semua masa PKP benda itu terbantut sedikit sebab ada syarikat yang tak dapat nak keluarkan labeling, packaging dan sebagainya. Sampai boleh dengar saya cakap seorang-seorang tu? Tak, saya dengar putus-putus tadi. So saya clearkan line dulu. Alhamdulillah nampak dah. Okay. So itu yang berlaku. So dalam PKP ni tuan-tuan dan puan-puan, kebetulan kita bercakap, kita berada dalam dunia PKP, semua orang gelabah, semua orang meratus memaki dan sebagainya, dan kita berada dalam mood ataupun dalam konteks saya sebutkan sebagai the scarcity mindset, the scarcity mind, the scarcity thinking. Sebab bila berlaku PKP semua disekat, kita merasakan kita pun disekat. Tak, sebenarnya rezeki ni berlambak sangat. Masa PKP nak kita buat bisnes yang luar biasa melonjak lebih tinggi berbanding dengan sebelum PKP. Sebab kita masuk dalam PKP ni dengan abundance thinking bahawa banyak benda, peluang akan ada. Dan bila kita set mind kita, program dalam kepala kita, banyak benda, benefit yang kita akan dapat daripada PKP ni, benda itulah fokus kita akan terarah ke arah gitu. Kalau kita fikir dalam konteks scarcity, ni tak boleh, yang tu tak ada, alamak macam mana, dan setiap hari akan alamak lah, lepas tu alamak pun letak kedai. So the thinking part tu yang selalu orang terperangkap bila sesuatu berlaku. So dia akan masuk dalam laluan arus fikiran orang ramai yang mengeluh, yang marah dan sebagainya. Dan saya alhamdulillah di waktu PKP ni saya kalau dalam konteks training saya develop studio, saya namakan Brain Studio. So kita beli peralatan dan sebagainya, software dan sebagainya, dan saya dah mula memasarkan perkhidmatan training dalam talian, dan kira tiap hari ada je benda nak kena buat kan. Training macam mana tu dah? Ya? Training macam mana? Training macam biasa, macam training offline tu, tapi dalam konteks online. So berkenaan dengan otak ataupun berkenaan dengan NLP tu yang tu buat? Oh, macam-macam. Ada saya yang akan berlangsung, program saya nama Abundant Life. Okay. Kita keluarkan journal tentang Abundant Journal. So kita akan proses benda tu. Dan ada program, dalam program tu ada meditasi, dalam program tu ada blueprint. Macam mana nak tukar, nak develop, nak install the new habit, nak keluarkan the bad habit yang kita ada. So ada template blueprint tu yang saya buat daripada awal sampai habis, dan saya akan
ikut bantu peserta untuk 5 hari turut-turut. Kita akan bincang benda tu secara live kan. So ni benda-benda yang saya buat lah. Dan dalam konteks organisasi ni banyak je organisasi yang panggil untuk training tertutup dan sebagainya, termasuklah parti politik memanggil. So bad habit tadi tu termasuk negative thinking yang kita fikir tadi lah, bisnes ni payah, bisnes ni akan tutup lah masa 3 tahun 5 tahun, itu termasuk lah tu. Itu termasuk sebab those things ada blockage yang kita menjadi pensabotaj diri kita sendiri kan. Kita mensabotaj diri kita. Kita tak sedar. The moment kita percaya pada apa yang orang cakap tu, bisnes ni puaka. Puaka tu akan mempuakakan kita. Kita hidup dalam kepuakaan itu setiap hari. Okay. So apa yang Dr. lihat dari segi new normal ni dengan PKP-nya, dengan bisnes banyak offline yang drop, bagaimana dengan otak dan stres itu sendiri, Doktor? Kalau Doktor boleh bagi beberapa tips tentang otak dan stres itu, sebab orang memang stres tu memang stres lah kan, dengan masalah tiba-tiba kedai nak kena bayar, Doktor, mana tak stres? Yeah. Right. So bila kita berfikir dalam mode stres, kita dah tutup bahagian otak yang berkaitan dengan kreativiti. Kita tutup sebenarnya. Kita tutup. Pintu tu kan kita tutup, kita tekan kunci, padlock tu kita kunci bagi patah, buang kunci pula. Macam tu. So itu bila kita berada dalam mode stres, fikir macam mana nak buat, alamak. Alamak tu tutup. Jadi kita akan sentiasa duk alamak, macam mana aku mampus lah, macam nak bayar gaji. Sebab spiral fikiran kita akan berulang-ulang soalan yang sama. Sebab bahagian yang akan aktif tu adalah bahagian bernama anterior cingulate gyrus. Itu berkaitan dengan stres. Kan? Okey, so, bagi dia orang tulis. Anti apa tadi? Anterior cingulate gyrus. ANTERIOR cingulate CINGULATE gyrus GYRUS. Dr. Salihah tolong tulis. So the moment kita stres, kita overaktifkan bahagian tu. Bahagian sama yang terlibat dengan anxiety. Jadi dua benda berlaku kat situ. Dah stres, anxious lagi. Kan malang tu bertimbang-timbang. Sebab tu saya kata bukan kerja tutup pintu, kunci buang. Secara tidak sengaja ke sengaja tu? Secara tak sengaja, sebab kita tak mahir dalam konteks menguruskan otak kita. Kan? Kita boleh stres tu bagus dalam konteks kecil. Bagus sebab dia bersifat motivasi. Dia naikkan satu hormon kecil. Tapi bila besar, tapi ni berlebih-lebihan ni kan? Berlebihan. Bila besar, dia macam api lah Bami kan. Orang kata api kecil-kecil jadi kawan kan. Besar-besar jadi lawan. Konsep dia sama. Sampai angkat takbir pun ingat pasal stres. Stres kan. Angkat takbir pun dah tak tahu. Ni takbir untuk apa pun tak tahu. Tak tahu dah ingat. Ini solat sunat mana ni? Lupa dah. So apa nak buat kalau jadi macam ni? Okey. Ada tricks dan ada tips untuk nak kembalikan bagi bahagian otak yang berkaitan dengan kreativiti ni jadi aktif. Senang je benda tu. Sangat senang. Dan Masya-Allah. Kalau saya sebut benda ni, orang akan gelak dan ketawa dan orang kata, betul ke? Takkan macam tu. Mudah dia. Mudah je kan? Mudah. Tak tahu sebab campur dengan kunci tadi tu yang rasa payah. So benda ni adalah brain science kan, sains daripada kajian saintifik, dan kita dibuat ujian ke atas orang yang stres dan dibuat teknik ni, lepas tu dilihatlah otak dia apa berlaku sebelum dan selepas. Nah, sangat mudah. Yang saya sebut benda ni satu benda yang saya nak kongsi. Yang mungkin orang akan ketawa. Satu benda, the moment kita rasa stres, kan? Kita duduk sekejap dan benda ni kita buat, kita akan stres tu aktiviti ni akan menyah-aktifkan ataupun deactivate bahagian otak yang stres tu. Nama dia menguap. Apa yang tahu menguap? Bila kita menguap dalam keadaan conscious, bukan subconscious. Selama ni bila kita mengantuk, kita menguap subconsciously. Kita menguap. Tidak sengaja.
Tidak sengaja sebab kita badan letih. Satu sebab kita menguap bila otak tak cukup oksigen, jadi akan arahkan kita menguap untuk dapat sudden increase of oxygen. Okay. Itu subconsciously berlaku. Tapi now kita nak conscious menguap ni. Kita nak menguap panjang-panjang, lama-lama kita nak buka mulut tu macam badak air. Cuba buat macam badak air. So, Tapi the buat moment- puasa ni janganlah menguap depan orang, Doktor. jangan tutuplah mulut sikit kan, nanti orang pingsan kan. Ya, jauh lah sikit kan. So bila kita menguap tu, kita bawa oksigen masuk, dan oksigen masuk ni dalam kuantiti yang banyak, dan benda tu dia neutralize all brain activities. Sebab kita tak boleh nak bercakap masa kita menguap, betul tak? Kita tak boleh nak menangis masa menguap, tak boleh nak ketawa masa menguap, kita tak boleh nak berfikir masa menguap. Itu yang berlaku. So apa berlaku? Otak akan masuk dalam satu mode dalam bidang neurosains dinamakan default mode network. Kan? So dan waktu itulah kita mula patut berfikir, okay, right. Kita buat benda tu, menguap 2-3 kali, menguap 2-3 kali. So now saya mengajar, kalau ni benda ni berlaku dalam mengajar menguap. sebab mengajar menguap. Sebab benda ni diajar, diajar dalam MBA program di US. Menguap je, Masya Allah. Menguap. Diajar dalam package program MBA tu. MBA tu lah, MBA tu M tu menguapkan, Doktor kan? Menguapkan. MBA tu Master Business Administration. So bukan menguap. apa berlaku? Dalam even yang datang dalam program tu dibuat di Loyola University di Washington. So yang datang ni semua CEO yang masuk program BRAIN, masuk program MBA ni. Dan bila dia buat meeting, ramai-ramai ni, okay, sebelum kita start, so let's do conscious yawning, dia panggil kan. Bila start, okay, let's conscious yawning. Dan orang mula impact dalam meeting tu beza. Hasil meeting tu berbeza berbanding dengan meeting-meeting sebelum tu. Kalau dulu orang nak baling file apa semua, sekarang orang relax. Dan lebih menarik lagi, idea yang orang keluarkan macam idea, wow, kenapa kita tak terfikir dulu macam ni? Kenapa kita kena macam, oh wow, it's as simple as that. So, itu nombor satu. Nombor dua yang boleh kita buat as simple, ni dia panggil, yang tadi tu dia panggil mindful yawning lah. Tapi sekejap, Doktor. Doktor cakap tadi bila menguap oksigen masuk ke otak. Tapi kalau kita bernafas seperti biasa tarik itu, oksigen tak sampai ke otak atau macam mana? Oksigen sampai sebab kita bernafas. Beza dia. Dalam konteks biasa kita bernafas, subconsciously bernafas kan. Ya. Dan jumlah oksigen yang masuk tak sama dalam konteks bila kita menguap. Okey. Kita perlu full bar. Kalau kita nak full bar, kita menguap consciously, kita akan dapat full bar. Bila kita bernafas consciously, kita akan dapat full bar. Tapi macam sekarang ni, saya dengan Abang Mi bernafas je, tapi kita tak dapat full bar. Okey, faham. So nanti kena buat aktiviti menguap lah kalau nampak dah ngantuk. Okey, semua menguap kan. Menguap, conscious menguap, ya. Okay, Even dalam kelas. Even dalam kelas saya mengajar, kalau every 20 minutes saya nak tengok performance pelajar, fokus dia, attention dia meningkat ataupun tidak. Bila saya buat every 20 minutes, kita akan stop buat aktiviti menguap 3 atau 4 kali, dan fokus dia akan terus meningkat. Kalau banding dengan sebelum ni, kita go straight dan fokus akan turun. Mula orang akan ambil handphone kan, nak tengok handphone lah, nak kacau kawan lah. Ini tak. Cari aktiviti lain. Ya, sebab dia terpaksa nak aktifkan otak, makin lama makin macam turun lama hilang kan. So jadi nak aktifkan balik, terpaksa lakukan sesuatu, dan benda paling mudah nak lakukan ialah kacau kawan, tengok handphone. Betul. Itu antaranya lah yang benda yang simple yang boleh buat dan impact dia immediately kita akan. So saya sebutkan tadi, stres is okay dalam konteks yang kecil, tapi bila besar dia mengganggu kita, menjadikan kita tidak kreatif. Dan malang bila keadaan stres ni, kita bukan stres pada diri kita sendiri, kita mula mengeluarkan bahasa-bahasa puaka pada orang lain. Office satu office jadi kena penting boleh.
bahasa puaka kita kan, mulut bau longkang, mulut tak ada filter kita mula keluarkan bahasa-bahasa cantik kan. Balik rumah habis satu family. Dan benda ni Abang Mi kan, ikut kajian, bila kita dalam keadaan stres, kita jumpa orang, kita tak sedar, tapi orang tu, the brain can pick up the stress level yang kita ada tu. Okay. Subconsciously dia boleh pick up benda. Secara subconscious juga dia respon itu. Ya. Kan dia akan rasa, macam kita lah, kalau kita ada rasa macam tak puas hati ke orang kan, bila kita jumpa orang tu, kita senyap-senyap je, kita tak puas hati. Bila kita jumpa dia, kita rasa macam aku tegang je kan, macam aku kan. Tapi tak tunjuk aku kan, kan. Tapi dia boleh perasan lah, dia pun sampai level yang sama juga. Dia boleh perasan dan kita akan, bila kita berbual dengan dia, kita akan perasan bahawa dia sangat defensif. Okey, betul. Dan benda ni ada kajian, bukan saya cakap kosong, ada kajian yang membuktikan benda ni. So, dalam konteks itu kita kena pandai mengawal kita punya otak lah. Gitu kan, betul? Yeah. Tapi ada satu soalan tadi tentang mana tadi soalan tadi? Dia tanya jika orang itu anxiety, better dia kena banyak menguat ke macam mana tu kalau anxiety? Nah, kalau orang tu anxiety, right, kalau dia menguap, so dia akan, the moment dia rasa macam dada dia mula macam orang putih kata palpitation kan, the heart beating nak fast kan, nak cepat, sebab dia ada triggers dia. So the moment kita rasa ada triggers yang nak datang, kita mula dah menguap. So kita dah deactivate dah otak kita, duduk dalam konteks dia panggil default mode network. So kita dalam creative mode. Ataupun kita perlahankan nafas kita. Sebab bila orang anxious, dia bernafas tapi nafas dia cepat-cepat pendek. Dia macam nak marah pun juga, nak marah pun juga kan? So tukar pattern tu. So dia panggil physiological pattern tu, kita kena tukar. So the moment kita tukar, bernafas perlahan. Sebab tu dalam konteks hadis Nabi kita selalu dengar kan, Ustaz selalu sebut dalam ceramah, kalau kita marah kena buat apa? Kalau berdiri, duduk kan. Kalau duduk, baring kan. Betul, ambil wuduk kan. Kita dengar tu dalam konteks tu bahasa hadis kan. So matan dia begitu, bahasa hadis ni begitu. Tapi dalam konteks sains hari ni, apa dia makna yang Nabi sebut tu? Maksud Nabi sebut tu dalam bahasa sains ialah perubahan fiziologi. Kalau kita nak hilangkan rasa marah tu, kita kena ubah fiziologi kita. Sebab fiziologi kita tu adalah program yang kita masukkan dalam badan kita dan kita keluarkan. Kan, ini yang nak kena buat. Ini buat je tak tahu sebab pun. Main buat je. So point dia kena ubah kita punya fisio bergerak dan lain-lain tu lah. Itu maksudnya. Kan jangan tiba-tiba dalam kelas doktor pula stres sangat pergi baring kan. So buat je lah aktiviti lain kan, berubah. So ni doktor ada Dr. Salihah tanya, kalau stres bayar gaji macam mana tu? Apa nak kena buat? Nak baring ke apa nak apa? Macam mana? Stres lah, kalau nak stres nak bayar gaji dengan expenses syarikat semua ni, tengah-tengah PKP lagi stres, macam nak tekan pun rasa macam Dia dua benda kan dalam konteks ni. Bayar gaji tu benda yang akan berlaku ataupun tidak berlaku. Sekarang ni kita mewujudkan suasana dalaman dalam diri kita kan, yang stres tu. Kalau kita tak stres pun kita kena bayar ke? Kalau kita stres pun kena bayar. Tapi bila kita tak, the moment kita stres, bukan saja kita merosakkan hubungan dengan orang lain dan sebagainya, tapi kita merosakkan organ-organ dalaman diri kita. Antara benda yang berlaku, the moment kita stres melampau ni, kita membunuh sel otak dalam otak kita sendiri. Kita makin stres jadinya. Makin stres. Ya. Lepas tu kata kita yang sabotaj diri kita tanpa kita sedari. Because bila stres, kita keluarkan satu hormon bernama kortisol. Sikit-sikit kortisol ni, bila sikit dia bantu kita fokus pada bagi attention pada satu tu benda. Tapi bila banyak, terlalu banyak, dia mula menjadi poison. Dan dia mulalah attack. Dan dia bunuh kat mana? Dia akan bunuh dekat hippocampus, pusat memori. Waktu tu lah kita tak ingat. Berapa gaji nak kena bayar? Siapa tak bayar lagi? Semua tak ingat. Bukan nyanyuk. Bawa kereta pun aku nak pergi mana? Kita sampai kat sini, tak tahu lah. Itu biasa sangat kata. Mengelamun. Itu bukan mengelamun
Stres yang ambil alih tu kan. Dan tu kalau dalam konteks kalau biasa kita panggil daydreaming kan, kita ataupun dalam keadaan trance, satu lagi bahasa dalam NLP kan guna bahasa trance. Dalam kalau dalam neuroscience kita berada dalam konteks daydreaming, so kita ingat macam-macam kan, bawa kereta traffic light pun dia tak tahu traffic light ni merah ke, kita jalan je kan, tak sampai. Okay. So tetapi kalau tengah terdrive tapi lepas tu stres, menguap je kata. Menguap banyak-banyak. Kalau kita stres, satu kita menguap. Nombor dua, kita buat dia panggil mindfulness activities. Mindfulness activity maksud apa? Maksud dia kita bila bawa kereta, kita dah tak sedar betapa lembut steering yang kita pegang tu. Bila kita kilas steering, kita dah tak sedar. Bila kita masukkan signal, kita tak sedar. Benda tu berlaku automatik. Now kita nak tukar kepada mindful driving. So bila kita pegang steering tu, kita rasa betapa lembut steering, keras ke, panas ke. So kita in that present moment. Bila kita duduk di that present moment, kita tak stres. Sebab stres tu benda yang dah lepas. Benda lepas yang dah berlaku. Tapi kita, benda 3 jam lepas, tadi yang berlaku ni pukul 5 pagi, sekarang ni dah pukul 11, kata dah nak pukul 11, tapi kita masih stres, maksudnya kita masih hidup pukul 5 pagi tadi tu. Kita tak berada pukul 11 ni. Kita saja bawa dunia 5 pagi tadi. Kita saja bawa 5 pagi tu. Lepas tu kita kata kita stres. Stres lah. Bukan bawa sampai hari ni, esok pun benda yang sama ulang ni, semalam benda ni. Semalam berlaku ni pukul 5 pagi semalam, tak habis-habis. So, bebel, pada bebel. Sambil masak, sambil bebel. Aduh, apalah dia ni kan. So that's the issue, sebab kita tak pernah diajar untuk ada skills untuk berada di present moments ni, untuk menikmati present moment, untuk detach kita dengan benda dah lepas ataupun worries kita tentang benda yang nak datang ni. Kita tak ada that ability, tak diajar. So, kalau kita diajar dan ada that capability dan kita boleh detach benda yang dah lepas dan boleh detach benda yang akan datang dan kita akan berada di present moment, kita dah okay, baru kita consciously buat decision. Sekarang aku nak fikir tentang yang 3 tahun depan ni. Kita consciously buat decision. So apa tips kata kalau tiba-tiba kita terbawa ke dunia lepas itu untuk terus kepada present tu? Apa tips yang kalau kita boleh practice terus secara masa tu? Dia benda yang selalu saya buat. Kadang-kadang kita bila terfikir satu benda ni, dia akan buat sampai sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kan. Secara tak sedar. So kita nak kena plan dalam diri kita di peringkat awal. Bukan plan je tapi train diri kita dan practice. Setiap 2 jam kita akan ambil break. Dia panggil mindfulness break. Yang ni lah kita duduk senyap-senyap, tarik nafas perlahan-lahan. Lepas nafas, kita fokus kepada apa yang berlaku dalam tubuh kita. Nafas yang masuk macam mana, nafas yang keluar macam mana. Kan? Kalau ada rasa sengal-sengal tu, fokus di situ. Kalau kita duduk macam buntut rasa panas, so fokus di situ sekejap. So that's present moment. So kita dapat detach benda tu. So every 20 minit kita buat benda tu. Masa mula-mula saya nak buat benda tu, saya ada letakkan alarm dekat handphone. Untuk setiap 2 jam? Untuk setiap 20 minit. Every hour, setiap 20 minit ada benda tu. Sekarang ni bila saya dah train diri saya, dah train bukan train kat sini. Tuan Abami, biasa orang kata train kat sini. No. Kita subconsciously, kita train badan kita menjadi subconscious mind. Badan kita ni dah jadi subconscious mind. So kalau kita tak stress pun, badan kita dah buat body physical stress. So badan kita jadi subconscious mind. So kita nak tukar benda tu. So nak tukar, kita kena berada dalam conscious mind. Conscious dia beritahu ni benda aku nak buat, benda ni aku nak tukar dan sebagainya. Itu yang kita nak ada kemahiran untuk buat benda tu. Dan benda tu bukan ada dalam solat tu sendiri kata? Dalam solat tu lah orang jumpa kunci selalu kan? Kan? Sebab bila dalam solat dia tak conscious, dia berada dalam subconscious. Maksud saya apa? Bila kita baca, kita tak dengar apa bacaan yang kita baca. Beza Tuan Sami. Lepas ni saya ada sesi dengan PPZ, benda ni saya nak cerita. Beza kajian yang dibuat orang yang solat tanpa presence. Maksudnya dia solat ikut rutin bangun, rukuk, sujud dan sebagainya. Beza, satu dalam konteks brainwave, 2 dalam konteks bahagian otak yang aktif, 3 dalam konteks hormon yang keluar. Ini beza kan? Berbanding orang yang semayang, bila dia baca Fatihah,
Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia faham apa ba tu, apa Bismi tu dia faham, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu dia faham, Alhamdu dia faham, semua dia faham, berbeza sekali. Bila dia baca satu-satu, dia rukuk, dia Subhana Rabbiyal Azim. Dia boleh dengar beza dengan orang yang baca tapi mulut tak bergerak. Ada orang baca yang baca otak lain. Nah, the moment kita tak gerakkan mulut kita, kita tak berada dalam conscious, otak akan mulalah cari apa dia ni biasa kalau solat dia buat apa? Cari kunci. Cari kunci. Jadi dia akan keluarlah program solat cari kunci. Solat solat tak angkat baju lagi. Solat alamak Nak masak apa? Nak masak apa? Solat alamak nak kena pergi ambil anak balik sekolah. Sebab itu yang ada dalam program dalam kepala kita. Program tu lah dia main. Ulang. Kita tak pernah cakap dengan kita, aku nak solat, aku diri kat sini, aku ambil wuduk, aku solat dan solat aku khusyuk. Ya? Cakap kat diri kita, aku nak solat dan solat aku khusyuk. Kan Allah akan bagi solat aku khusyuk, aku nak solat khusyuk. Kita tak pernah cakap, kita tak pernah bagi tahu kat diri kita, this is the type of solat yang aku nak, kan. Maksudnya kita tak programkan diri kita sebelum start tu, sebelum mula tu. Kita biar orang lain program kita. Sama macam bisnes kan. Kita biar orang lain program diri kita. The moment kita pergi masuk program bisnes, kita akan dengar kan Tok Guru ni cakap macam ni. Oh betul lah. Habis. Kan? So jadi program masuk dalam subconscious mind kita. So benda tu lah akan ulang. Luar biasa tu. So, tapi ada satu soalan lagi tentang anxiety juga. Dia kata cara pernafasan yang betul untuk orang anxiety tu. Ada cara pernafasan betul? Ada banyak cara untuk pernafasan anxiety ni. Tak ada kata macam satu cara ni lebih betul daripada cara lain. Cuma ada kajian-kajian yang berbeza-beza, so semua ada impact yang bagus kan. Kalau saya mengajar, biasanya saya mengajar kalau peringkat permulaan orang yang kena panic attack kan, dia nak suruh bernafas, dia tak boleh nak bernafas kan. So benda pertama, di saat kita dah kena tu, kita kena ubah fiziologi kita. Kalau kita berdiri, kita duduk sekejap. Kan? Itu pertama. Ataupun kita basahkan muka kita. The moment kita buat macam tu, kita break the pattern yang kita panic attack. Lepas break that pattern, baru kita bernafas perlahan. Bernafas perlahan, kita boleh tarik nafas pada kiraan 5, tahan pada kiraan 4, lepas pada kiraan 8. Itu antara benda selalu saya buat. Because ada research yang fokus on that type of pernafasan. So ada orang bernafas, dia panggil the block. Bernafas block. Block ni dia kata 8 bernafas, tarik nafas, tahan 8, lepas tu lepas nafas pun 8, tu dia panggil block. So 8. Lepas tu berhenti sebelum nak tarik nafas pula lagi 8. Saya panggil block, pernafasan block. Okay. So dalam coaching biasanya orang akan ajar macam ni. Coaching bisnes dia akan ajar 8. Okay. 4 kali 8. So itu antara cara yang inilah yang boleh digunakan untuk nafas. Tapi dalam konteks bisnes juga, kan mungkin tadi sebelum ni kalau ramai orang bagi tip bisnes, tips teknik, tip skill kan, macam mana nak ni. Mungkin doktor boleh bagi sedikit tips kepada orang bisnes, mungkin guideline lah untuk orang bisnes, terutama berzaman PKP ni, zaman semua stres. Apa yang dia orang boleh buat bermula awal pagi? Mungkin ada beberapa perkara yang dia orang boleh amalkan lah. Sebab nak progress terus, takkan jadi terus kan. Tapi slowly, apa yang dia boleh amalkan? Satu benda yang saya percaya banyak orang kalau follower Abemi ni semua orang bisnes kan. So banyak guru-guru bisnes semua dah pergi kan. Dan selalu bahasa yang famous ialah bahasa visualization. Itu bahasa yang famous kan. Semua orang pakai benda, semua orang faham dan sebagainya. Tapi saya nak go beyond that. It's more than visualize things. It's about creating the future that you want. It's not about visualizing, it's creating. Bila kita create the life yang kita nak, satu, kita nak create kata 10 tahun akan datang. Kita nak create hari ni macam mana, life yang kita nak untuk hari ni. Dan kalau kita tak boleh masukkan dalam kepala kita that program, this is the life that aku want untuk hari ni aku nak live macam ni, tak boleh masuk. Kita keluar je dari bilik, aku nak buat apa, tak tahu. Bila tak tahu, tak ada dalam kepala ni, program otak akan run program semalam lah. Semalam dah ada
Kan? Because otak kita adalah record of the past. Dia tak ada program baru kalau kita tak masukkan program baru. Okey. So dia akan ulang program semalam, program minggu lepas, program tahun lepas apa, marah kat anak dulu. Bangun pagi jadi bentara guru, marah anak dulu. Kan puas hati, jantung ginjal semua puas. So pagi-pagi nak kena buat apa? Kita nak set a new program dalam kepala kita. Kita nak live the life, bukan kita visualize. Kita nak live the life dan kita nak before life tu berlaku. So maksudnya kita repeat benda tu instead of the repeat perkara yang semalam itu. Maksudnya kita buat dulu, contoh katalah bangun pagi tadi, so nak buat live hari ni kan, nak buat live pagi ni kan, nak buat live. So bila bangun nak set up lah sistem dan sebagainya. So pagi tadi you dah masuk dah, this is how you gonna set up satu persatu. Kan masuk, you berada kat sini, you duduk, you rasa yang you duduk, you rasa kalau bilik tu ada aircon, you rasa sejuk ni aircon tu. Kalau bilik tu ada bau, akan yang spray 2-3 minit sekali, pss, pss, pss. Kita dah bau. So kita bangkitkan semua sensori kita. The 5 sensories yang ada tu kita bangkitkan semua dan kita living that moment before the things happen. That's what it mean by creating the future before it happen. So bila berlaku, dah lepas tu dah settle lah, kita hanya ulang benda dah jadi record dalam kepala kita. Betul. Kenapa benda ni very successful? Saya percaya ramai orang kenal Usain Bolt kan, Usain Bolt yang pernah kerja dengan TRS dulu kan, Usain Bolt kan. Ada Usain Bolt. So Usain Bolt pelari ni 100 meter, pecah rekod berapa kali kan. So bila orang tanya dia, dalam wartawan tanya dia kan, dia kata bila aku lari, aku duduk ke garisan tu, orang ingat aku berlari pada pagi tu pukul 10 lah kata nak lari final. Orang ingat aku berlari tu, itulah klip pertama aku berlari final pukul 10 tu. Tak, dia kata yang aku ada pukul 10 tu, itu kali yang ke-1000 dah berlari. Yang aku akan berlari kali ke-1001. Kan? Sebab dia dah vision, tangan dia duduk kat mana, 20 meter pertama tangan duduk kat mana, kaki kat mana, orang kat belakang kiri kanan ni duduk kat mana. Kan? So dia dah reliving that moment. Jadi otak dah ada program tu, bila dia duduk ke garisan dia tekan balik, okey otak, program pecah rekod dunia. Pecahlah rekod dunia. Dia ada template dah ada siap template dah. Dah ada template. Dia yang buat. Sebab apa? Sebab dia menjadi penulis skrip hidup dia. Dia menjadi pengarah, dia menjadi pelakon utama, dia menjadi penyunting, dia menjadi penerbit dan dia menjadi producer. Kan? Kalau kita tak boleh buat benda tu, kita bagi ke orang, nayalah kita. Okey, faham. So makanya kenapa kalau boleh saya kata, kenapa kita selalu meratapi hari semalam, meratapi hari sebelum ini? Sebab kita tak ada ruang untuk kita create future kita. So otak tu bila free, dia fikir benda-benda lalu lah, benda-benda lepas. Betul tak? Betul. Kan? Dia ada banyak masa. Betul. Okay. Faham. Okay. So jika yang tengah bersama kita ni, kalau ada soalan terus type soalan itu. Kita ada berapa minit lagi dengan Dr. Rizal. Saya lock Dr. Rizal 45 minit. Sekarang dah hampir 1 jam. So kalau ada soalan terus bertanya di situ. Sementara dia orang bertanya. Sementara dia. Tapi Abang Mi, ya. Saya bincang dengan tim Neuroversity, saya ada program. Kita ada keluarkan e-book combo Ramadan. Okey. Combo Ramadan di neuroversity.com/Ramadan RAMADAN, dan saya nak bagi kod ni dapat diskaun. So diskaun untuk beli download buku tu ada 4 e-book akan dapat diskaun, dan kod dia lah ABMI. A besar, M besar, ABMI akan dapat kod, akan dapat diskaun. Nah, nanti saya tolong tulis link, bagi link Dr. Saleha, bagi link dengan kod sekali. Kod promosi tu. Alah, Dr. bagi tahu lambat, kalau tak saya teaser dulu awal-awal tu. Tak tahu ada promo kan. Okey Dr. So macam tak ada soalan, Dr. kena berhenti lagi 4 minit. So boleh Dr. sedikit harapan lah untuk Dr. Tadi Dr. dah cerita tentang awal tadi tentang umah, lepas tu tentang otak, lepas tu tentang creating your future, tentang menguap tadi. So akhirnya apa harapan Dr. nak ajar menguap je kan? Saya masuk dunia bisnes ni untuk berkongsi kebaikan. Saya katakan tadi kan, berkongsi kebaikan, tapi yang paling utama kita berbisnes dengan Allah. So benda tu nak dibetulkan niat kita.
It's not about how good we are, tapi about how good our relation with God. Itu yang penting, kan? Dan kalau kita tak ada tali hubungan, kan, pagi-pagi kita tak online dengan Allah, dan kita just live kita punya life, kita sama lah macam yang Allah sebut dalam Quran, kal an'am, seperti binatang kan, yang tak ada buat apa-apa, just live the life as benda berlaku. Pagi-pagi sangat penting untuk connect dengan Tuhan, online dengan Tuhan dan offline dengan manusia. So benda tu yang penting untuk kita buat. Dan the moment kita connect dengan Allah, the moment kita meletakkan pengharapan, pergantungan kita pada Allah, benda yang baik-baik akan berlaku. Sebab kalau kita baik sangka dengan Allah, takkan Allah nak menganiaya kita, takkan buat macam tu kan. Sama berlaku macam saya nak pergi ke Harvard dulu kan. Di waktu tu, bila saya nak pergi ke Harvard, orang kata jangan pergi. Sebab apa? Sebab saya punya profile fit the description of teroris. Kalau saya pergi, saya kena tangkap dan dihantar ke Guantanamo Bay. Ini benda yang diberitahu pada saya kan. Tapi saya fikir, kalau saya dapat jemputan daripada Harvard University, benda tu rezeki daripada Allah, Allah yang tentukan. Takkan Allah nak menganiaya saya, hantar saya ke Guantanamo Bay. Jadi saya baik sangka dengan Allah. Nah, benda ni yang kita jarang terfikir di saat PKP ada, di saat kita terpaksa tutup bisnes kita. Kita tak fikir dalam konteks apa hikmah, what's the thing yang Allah nak sampaikan pada kita, apa the lesson yang Allah nak sampaikan, apa bicara Allah pada kita pada waktu tu. Sebab apa kita tak dapat nak masuk ke peringkat tu? Sebab kita tak berada pada present moment, kita masih hidup pada momen lepas. Kan? Kalau kita berada present moment, benda ni berlaku, okay, apa mesej Allah nak sampai. Benda ni saya belajar, Abang ni, saya belajar dengan Sami-Sami. Sami-Sami. Pelik kan? Sami-Sami dulu ikut kelas, dia bercerita tentang hikmah kehidupan kan. Macam mana kita nak ambil satu berlaku ni, hikmah dia. Kan? So banyak dia orang cerita dalam konteks macam tu. Jadi saya ambil benda tu dan selalu bertanya pada diri saya, kalau saya nak pergi supermarket, parking, tiba-tiba orang lain masuk, apa hikmah dia? Apa yang Allah nak cerita pada saya? Benda tu. Dan benda tu jadi satu storytelling yang menarik pada masa akan datang. Okay. So, masih menunggu link tadi, mana Nirobacity/Ramadan Doktor? /Ramadan, RAMADAN, nirobacity.com/Ramadan. /Ramadan. So ada 4 ebook combo, sangat luar biasa. Ada resepi buka puasa, resepi sahur, kan? Ada the power of fasting, dan ada ebook tentang 3 perkara. Apa dia 3 perkara? Saya bincangkan contohnya apa makanan yang kita nak makan untuk hilangkan stres. Ada 3 makanan. Apa makanan nak naikkan mood, ada 3 makanan. Itu 3 perkara tu. Macam mana nak kecilkan perut kan, ada 3 makanan boleh ambil. So saya panggil ilmu 3 perkara. So ada 4 ebook semua. Termasuklah satu resepi untuk otak, selain pada resepi Ramadan. Ni dah ada link ni. Teruskan ni. Okay. Right. So terima kasih Doktor. Kalau ada kata-kata terakhir lagi atau itu saja kepada Doktor? Ada kata-kata terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada hari ini dan pada hari-hari akan datang, yang memegang kunci kepada kejayaan kita, yang menggar obor untuk kejayaan kita adalah kita. Dan the moment kita lepaskan obor tu, the moment kita campakkan kunci tu pada orang lain, kita akan mula teraba-raba. Kita tak akan dapat mencari jalan keluar pada isu yang melanda. Jadi pegang kunci, pegang obor. Kunci dan obor itu adalah ilmu yang diamalkan. Okey. Dan terima kasih banyak Doktor. Doktor tunggu sekejap. Saya onkan satu video last ni. Lepas tu jangan keluar dulu Doktor. Okey, so terima kasih pada semua yang lain. InsyaAllah petang ni juga kita akan bersama dengan Dr. Mizan. Dia akan mengupas tentang sirah, cerita tentang cerita tentang Nabi Ayub, okey, tentang ujian Nabi Ayub lalui, sesuai juga untuk usahawan, sangat memberi inspirasi. Dan juga esok kita akan bersama dengan bicara usahawan dengan Coach Huda daripada ESQ insya-Allah. Dan terima kasih pada semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.